Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Ya, makin menjadi-jadi ya, kerajaan Madani, pimpinan Anwar Ibrahim, makin menjadi-jadi. Okey, saya diminta pelbagai pihak, ya, sama ada secara peribadi ataupun dalam ruang-ruang komen, untuk ulas krisis kerajaan negeri Melaka. Okey, sepintas lalu krisis kerajaan negeri Melaka adalah krisis UMNO. UMNO lawan UMNO. Dulu sebelum PRU 15 pada tahun 2021, krisis ini bermula apabila ada dua kem dalam UMNO Melaka. Ya, jika audio jelas, maklumkan kepada saya ya. Jadi ada dua kem dalam UMNO Melaka. Satu kem memihak kepada bekas Ketua Menteri Melaka iaitu Idris Harun, dan satu lagi memihak kepada Datuk Seri Sulaiman, ya, iaitu kem Zahid Hamidi. Jadi pada tahun 2021 sebenarnya Zahid tidak ataupun selepas PRU 14, Zahid memang tidak ingin jadikan Idris Harun semula sebagai Ketua Menteri. Jadi Zahid tidak suka Idris Harun, jadi dia hendak Sulaiman jadi Ketua Menteri. Baik, kemudian berlaku krisis, masalah antara kem Idris Harun, bekas Ketua Menteri, dan kem Sulaiman, ya, iaitu kem baru Zahid. Jadi krisis ini memuncak apabila kem Idris Harun yang cukup besar menentang kem Sulaiman. Ya. Pada masa itu Abrauf, ya, dia ni rapat dengan Sulaiman. Okey. Jadi Abrauf ni dia pergi ke DAP pada saat terakhir untuk minta sokongan terhadap Sulaiman, kerana Sulaiman akan jatuh, dia hilang majoriti. Tetapi langkah saat terakhir tidak berhasil dan 14 adun daripada Melaka telah berjumpa dengan yang di-Pertua dan menunjukkan bukti bahawa Sulaiman hilang majoriti. Maka dengan itu kerajaan negeri Melaka jatuh, dan seterusnya pada 2021 penghujung dia berlaku pilihan raya negeri Melaka. Jadi pilihan raya negeri Melaka tercetus disebabkan, ya, persengketaan UMNO versus UMNO, kem Zahid versus kem bukan Zahid. Maknanya UMNO menimbulkan masalah, menumbangkan kerajaan sendiri. UMNO menumbangkan kerajaan sendiri. Selepas PRN Melaka, di mana kempen cukup hebat, dana cukup besar dibelanjakan oleh UMNO, di mana Najib turun sana turun sini buat ceramah seolah-olah Najib yang bertanding, Barisan Nasional menang besar. Tetapi kemenangan Barisan Nasional sebab rakyat muak dan majoriti Melayu Islam, khususnya pengundi atas pagar dan pengundi yang tidak sokong UMNO, dia tidak ingin keluar mengundi. Ya. Jadi dengan peratus kecil yang keluar, UMNO menang besar kerana hanya pengundi putih dia sahaja, walaupun bilangannya kurang, walaupun kalau kita lihat dari segi peratus yang mengundi UMNO merosot berbanding dengan PRU 14, tapi UMNO menang besar. Kemudian kita masuk PRU 15 dan dengan tipu muslihat Zahid, Anwar jadi Perdana Menteri. Selepas Anwar jadi Perdana Menteri, kerajaan pimpinan Anwar gagal. Bukan sekadar gagal segala-galanya, malah dalam 4 bulan Anwar mentadbir ni, kita boleh lihat pelbagai kepincangan dalam kerajaan, pelbagai kesulitan yang dibawa oleh kerajaan ini terhadap rakyat, pelbagai perkara yang dilakukan oleh kerajaan ini yang menyimpang dari kebenaran, ya, yang semuanya saya dah cerita dalam live-live yang lepas. Sependek kata, kerajaan ini atau Anwar pandai bercakap, pandai tuding jari, tetapi benda yang dia tuduh orang buat, dia sendiri buat, seperti nepotisme, ya, kemudian memfitnah
memfitnah memfitnah pihak yang tidak diketahui, seolah-olah ada orang yang serang agama dan bangsa orang lain, sedangkan yang banyak diserang orang Melayu dan agama Islam. Kemudian difitnah Tun Mahathir, difitnah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kononnya 600 bilion digasak, kemudian dan macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi kegagalan menunaikan janji dan sebagainya. Dan nampak makin jelas kerajaan Anwar tidak akan bertahan, malah mungkin tumbang lebih awal dari dijangkakan. Dan ada pelbagai cara dia akan tumbang. Sama ada dengan pengunduran MP, anda boleh rujuk live petang tadi di mana saya telah menjelaskan sejelas-jelas mungkin mengapa anda ditipu selama ini. Kononnya Akta Anti Lompat boleh menghalang kerajaan tumbang. Rujuk live petang tadi, saya tidak ingin ulang. Jadi macam-macam cara kerajaan ini boleh tumbang, dan sekiranya tidak berlaku usaha mana-mana pihak untuk menumbangkan kerajaan, dia akan tumbang dengan sendirinya, kerana PRN ini akan berlaku gelombang tsunami Melayu Islam yang tidak mampu ditandingi oleh PH dengan BN, dan ini akan mula menimbulkan rasa tidak puas hati dan kesedaran dalam PH dan BN bahawa mereka tidak mungkin boleh bekerjasama kerana kerjasama hanya memudaratkan mereka. Okay. So, macam-macam cara, dan Anwar sudah mula gelisah dan sudah sedar bahawa kerajaan dia tidak stabil dan mungkin tumbang. Ya. Dan tambah pula Zahid sedang membuat gila. Ya, dan selagi Anwar tidak melakukan sesuatu, saya tidak ingin buat spekulasi, tetapi Zahid terus menerus membuat gila, dan yang terkini sudah berlaku krisis Melaka sekali lagi. Okey. Saya nak titik beratkan dua perkara di sini. Perkara pertama, krisis Melaka ini adalah krisis yang dicetuskan oleh UMNO, sekali lagi UMNO lawan UMNO. Nak kata apa pun, tetapi menurut maklumat, Sulaiman sebenarnya bukan dengan rela hati turun dari jawatan Ketua Menteri, tetapi ada tekanan agar dia turun, dan benda ini pernah didedahkan oleh ahli UMNO sendiri. Okay. So, Rauf sekarang ingin mengambil alih sebagai Ketua Menteri Melaka. Jadi bila Sulaiman turun, automatik ni kerajaan Melaka ni kira tumbang. Sebab bila Ketua Menteri naik turun, semua adun kena turun, hilang jawatan. Kerajaan akan bertukar dengan Ketua Menteri baru, dengan lantikan exco baru dan sebagainya. Okey, maaf ya, tadi saya sebut adun, sebenarnya exco ya. Semua yang dalam kerajaan negeri kena kosongkan jawatan. Okey. Jadi ini melibatkan pertukaran kerajaan. Okey. Tak lama dulu, Hadi sekadar memberitahu kerajaan menyuarakan hasrat dia agar kerajaan ini tumbang. Dengan menyuarakan hasrat ini, dengan tidak melanggar perlembagaan, dengan tidak melanggar undang-undang, dengan menyatakan sesuatu yang sebenarnya sehaluan dengan proses demokrasi, iaitu memang kalau proses demokrasi, anda boleh tumbangkan kerajaan sekiranya anda ada bukti sokongan majoriti, dan benda itu dilakukan oleh orang-orang Zahid sendiri, dan Zahid sendiri sebelum PRU 15. Ya, 2 kali Zahid bantu tumbangkan kerajaan, dan itu proses demokrasi. Jadi Hadi sekadar sebut sahaja hasrat atau harapan dia agar kerajaan tumbang, dia disiasat. Okey, walaupun siasatan itu tidak itu memang kerja rutin, tidak ada masalah, tetapi dia disiasat. Kemudian Anwar, pemimpin PKR, menghina kononnya depa ni melakukan kerja tidak baik. Ya, nak tumbangkan kerajaan. Saya tergelak bila mereka kata Hadi melakukan kerja tidak baik nak tumbangkan kerajaan. Sedangkan orang yang berkata demikian sekarang ni tidur sebantal dengan Zahid, iaitu orang yang 2 kali berkomplot untuk tumbangkan kerajaan sebelum ini. Saya lagi gelak bila Zahid sendiri kata ini kerja tak baik. Sedangkan Zahid sendiri
yang melakukan kerja yang dia kata tak baik itu. Okeylah, tak apalah. Hadir di siasat. Tetapi sekarang ni, Zahid, UMNO terlibat dalam usaha tumbangkan kerajaan mereka sendiri di Melaka untuk menubuhkan kerajaan baru. Jadi, ada tak siasatan? Ada tak dengar Anwar mengkritik, menghina Zahid, menghina ahli-ahli UMNO kerana menumbangkan kerajaan Melaka? Ada tak dengar DAP dan ahli-ahli PKR menghina Zahid, menghina ahli-ahli UMNO kerana melakukan kerja tidak baik? Tidak apa. Tidak ada. Madani sangatlah kerajaan ini. Itu yang saya kata. Anwar pandai cakap. Cakap, cakap, cakap. Tapi cakap tak serupa bikin. So, itu pertama. Dan yang kedua, saya juga nak jelaskan bahawa sebenarnya krisis Melaka, masa yang dipilih untuk cetuskan krisis Melaka ni ada sebab. Seeloknya, kalau Barisan Nasional tidak ingin kena serang daripada pengundi pada PRN, mereka akan tunggu sehingga selepas PRN sebelum mencetuskan perubahan kerajaan Melaka. So, kenapa buat sekarang? Buat sekarang ni mesti memarahkan pengundi kerana pengundi lihat, mereka ni tukar kerajaan tak apa. Tapi kalau orang lain cerita tukar kerajaan, macam-macam mereka punya cerita. Jadi mengapa dia pilih masa sekarang? Sebab krisis kerajaan pimpinan Anwar sudah terlalu serius. Desas-desus Anwar tidak akan bertahan sudah terlalu memuncak. Kegagalan lawatan Anwar ke Arab Saudi, di mana Anwar gagal bertemu Putera Mahkota Arab Saudi dan Raja Arab Saudi, sudah menjadi satu tamparan kencang buat kerajaan. Jadi untuk mengalihkan perhatian rakyat, maka sekaranglah dicetuskan krisis kerajaan Melaka. Maknanya krisis kerajaan Melaka ada dua fungsi. Satu adalah untuk meletakkan ketua menteri orang Zahid, iaitu Abd Rauf. Ya, orang baru kuat Zahid ni. Tapi yang lebih penting lagi, ini adalah side show untuk mengalih perhatian daripada masalah serius, ketidakstabilan serius yang sedang dihadapi oleh kerajaan pimpinan Anwar. Itu sahaja pencerahan saya, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.